wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini saudara sudah pasti yang menjadi topik hangat ialah apabila pihak SPRM telah menghantar pasukannya ke 1-2 pejabat, iaitu pejabat peguam yang cukup rapat dengan Tan Sri Mahyudin Yassin, dan mereka hari ini nampak gayanya semakin berpeluh, tuan-tuan, semakin berpeluh. Sebenarnya benda ni kita dah ulas 1-2 hari yang lalu. Saya hari ini barulah mencadang nak buat laporan polis. Dah draft ni pun saya baru dah draft laporan polis ni, rupa-rupanya dah masuk dah. Tak sempat kita ucap terima kasih kerana pihak SPRM ni cukup efisien. Kita baru sebut, belum sempat buat laporan, dia orang dah masuk. Sebenarnya hari ni saya plan nak buat laporan, satu laporan ke atas Datuk Rosli Dahlan, di mana saya memetik laporan yang dibuat oleh FMT pada Free Malaysia Today bertarikh 1 September 2023, dan juga satu mesej atas talian yang telah tular, yang telah mempertikaikan pertamanya, kenapakah iServe Online Mall tidak dituduh. Setahu saya belum pernah mana-mana syarikat atau individu yang terlibat dengan IDT, Illegal Deposit Taking, tidak dituduh oleh pihak berkuasa. Apakah terdapat unsur-unsur rasuah atau salah guna kuasa oleh mana-mana pihak dalam penyelesaian ni? Kedua, terdapat laporan kewangan yang melibatkan ratusan juta ringgit yang keluar masuk akaun peribadi Rosli Dahlan melalui akaun iServe Online Mall. Satu siasatan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengenal pasti sumber kewangan ini dan ke arah mana aliran keluarnya. Ketiga, bekas peguam cara iaitu Datuk Siti Zainab dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rosli Dahlan. Beliau telah dilantik untuk menjadi lembaga pengarah 1MDB ketika beliau ditugaskan untuk menjadi menyiasat dan terlibat dengan satu task force asset recovery 1MDB yang melibatkan dana 1MDB bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat, yang mana pada ketika itu Rosli Dahlan adalah juga peguam yang dilantik untuk mewakili 1MDB dalam semua rundingan asset recovery 1MDB. Pelantikan Siti Zainab ini adalah jelas terdapat satu konflik of interest yang sangat serius di dua keadaan. Satu, jawatan beliau dalam task force, dan kedua, hubungan beliau dengan Rosli Dahlan. Tak sepatutnya beliau dilantik. Apakah pelantikan Rosli Dahlan sebagai peguam 1MDB yang melibatkan aset recovery bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat ini? Terdapat campur tangan daripada Tan Sri Mahyudin Yassin yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia. Apakah terdapat penyelewengan ataupun salah guna kuasa oleh Rosli Dahlan maupun mana-mana pihak dalam rundingan dan penetapan jumlah penyelesaian 1MDB, terutama yang melibatkan Goldman Sachs dan juga M-Bank? Sebenarnya saya plan nak buat laporan polis ni, tapi belum sempat saya buat laporan polis, sudah pun digeledah pejabat Rosli Dahlan dan pejabat seorang lagi lawyer. Saya nampak gayanya di bawah kerajaan baru ni, pasukan keselamatan kita, pasukan penguatkuasa kita semakin efisien. Baru cakap, belum sempat buat laporan dah diambil tindakan. Pantas kita ucap tahniahlah kepada pihak SPRM. Nampak gayanya walaupun PAS ni semakin
Semakin panas nampak gayanya dah mula memaki hampun. Menggelupur nampak gayanya. Dia cakap kita shock sendiri, tapi dia yang shock pergi tengok live kita buat apa. Buat jakitkan hati, dah tu koyak kan. Kalau dah koyak tu janganlah tengok. Okey, silakan soalan di studio. Tapi tu orang Melayu ni, kalau kawasan bandar, kita boleh katakan yang diorang ni minda dia terbuka, diorang boleh menerima kerjasama dengan DAP. Tapi bila di kawasan luar bandar ni, mungkin dia punya doktrinasi dulu ni masih susah kita Betul nak lah. Itu sebab saya cakap, saya dah cakap banyak kali benda ni. Kita lawan DAP ni 58 tahun. Memanglah benda tu sebati. Kalau misalnya kita berkawan dengan DAP, semua orang boleh terima DAP ni dengan mudah. Maknanya indoktrinasi yang kita buat dulu tak power lah. Maknanya apa yang kita cakap pasal DAP dulu tak meresap dalam pemikiran rakyat. Hari ni yang susah ni sebab apa yang kita cakap tentang DAP dulu daripada zaman Mahathir menghina, menghasut rakyat untuk membenci DAP ni, dan disambung oleh kepimpinan selepas tu, benda tu telah sebati di dalam otak khususnya orang Melayu. So okey lah, baru 8 bulan kita bersama dengan DAP, 18-9 bulan. Kita dah boleh dapat separuh daripada ahli-ahli kita yang dulu kita indoktrinasi supaya membenci DAP, sekarang dah boleh terima DAP. So sekarang ni sedikit demi sedikit, lama-lama orang dah boleh faham. Memanglah sudah pasti lebih mudah kita beri kefahaman kepada generasi yang di bandar, yang berpendidikan, yang lebih rasional, lebih liberal sikit kan. Di urban areas lebih mudah berbandingkan dengan kampung. Tetapi insya-Allah proses tu sedang berjalan. Kita dah berjaya sikit di Simpang Jeram, kampung juga lebih kurang tu. Kita dah boleh tahan lah juga di Pulai. So kalau kita boleh dapat di Pelangai ni, itu satu petanda yang baik. Ujian yang paling besar, mampukah kita meyakinkan 3 Felda ni, macam Momoy, Kemasul, Kemahal. Kalau pengundi-pengundi di Felda ni boleh terima kerjasama kita dengan PH, dengan DAP, maka insya-Allah selepas ini halangan itu akan semakin hari semakin kurang. Dan tak mustahil kita boleh juga meyakinkan mereka yang berada di Kelantan, di Terengganu, di Perlis dan juga di Kedah. Secara berperingkat lah. Dia bukan satu harinya zoom up semua sekali selesai, tak boleh. It takes time. Okay? Tapi kelemahan yang apa-apa tapi lagi ni. Kelemahan yang ditinggalkan macam tak puas hati dengan jawapan ni. Kelemahan yang ditinggalkan UMNO digunakan sebaiknya oleh musuh kita tu. Jadi mungkin benda sudah pastilah tak boleh dibiarkan. Kita kena faham hari ni yang menyebabkan Perikatan Nasional ni mendapat sokongan orang Melayu bukan kerana kekuatan dia. Tidak. Kerana indoktrinasi yang dilakukan oleh UMNO BN dulu, itu yang di capitalize, digunakan sebagai senjata oleh Bersatu dan juga oleh PAS. Cuma kelebihan yang ada pada kita senang je. Bila mereka gunakan indoktrinasi yang dulu kita buat terhadap DAP supaya orang menolak DAP, hari ni PAS tak boleh pakai sepenuhnya benda ni. Sebab di luar sana ada yang cerdik, ada yang bodoh. Kita tak boleh nafikan. Jadi kerja kita mudah sebab PAS dan Bersatu dua-dua dah pernah bersama dengan DAP. Dan ketika mereka bersama dengan DAP, Muhyiddin kata kita kena undi Pakatan Harapan, kita kena undi DAP. Keluarkan balik yang ni. Keluarkan balik apa yang Haji Adi cakap. Kita kena undi Diana Sofia, kita kena undi DAP. Keluarkan balik.
So kerja kita senang. Kan? Kalau dia orang kata, oh, tidak boleh kerjasama dengan DAP. Kan? Bertentangan dengan Islam apa semua. Keluarkan balik nas-nas, hujah-hujah yang dibuat oleh Menteri Besar Kelantan sekarang ni. Kenapa harus bekerjasama dengan DAP? So sebenarnya kerja kita senang je. Kan? Tapi kalau kita lihat benda tu sangat rumit, maka rumitlah dia. Kalau kita anggap benda tu mampu kita buat, kalau kita gigih, kita usaha, kita betul-betul fokus, insya-Allah makin hari makin ramai yang faham. Sampai bila kita nak teruskan dengan politik perkauman sempit ni? Sampai bila? Sampai bila kita nak biarkan politik racism ni berterusan dalam negara kita ni? Ianya tidak akan membawa negara kita ke arah lebih maju. Ianya akan menyebabkan kita ni ghostan ke belakang.